Hai, Assalamualaikum. So, uh, sebabkan video yang lepas aku tengok macam um, ramai yang suka kan. Tak ramai sangat, cuma ya boleh lah. Alhamdulillah. So thank you sebab siapa yang dah tengok video yang lepas tu, video kisah seram yang pertama. And Alhamdulillah, hari ni aku nak menceritakan pengalaman seram daripada dua orang kawan aku. Ada juga kawan aku yang nak bagi cerita seram ni. Kalau tak ada, thank you. LOL. Tanpa membuang masa lagi, so Welcome back to Malam Seram Sejuk. jangan lupa subscribe and tekan button loceng kat bawah tu. Tanpa melengahkan masa lagi, kita startkan dengan cerita yang pertama. Cerita yang pertama ni aku dapat daripada seorang kawan aku, iaitu nama dia Syabil. Dia cakap dengan aku, cerita ni berlaku pada waktu PKP yang lepas lah. Benda ni berlaku kat dalam bilik dia. And masa tu dia tengah relax kan, santai-santai. Ya, kalau lelaki kan, dia main game pun sampai subuh tak habis. Betul tak? So nak dijadikan cerita, tengah-tengah main game, semua tiba-tiba dia terdengar bunyi seorang wanita tertawa. And dia pun macam, tak apa-apa lah, jiran lah tu, dia kelak. Dia pun pergi. Okay, so dia pun teruskan main game and tak nak fikir pasal apa yang dia dengar tadi. And dia nak fokus main game lah kan. So kalau tak fokus nanti kalah. Dia main game apa semua kan. Main game. Aduh, kalah siap. Dia tengok jam dia. Ish, dah masuk subuh Dia pun macam, mata pun dah pun kata dah penat, dah lesu apa semua. So dia decide untuk tidur lah. And bila je dia nak tidur, dia terdengar lagi bunyi yang dia dengar tadi. Yes, yang bunyi wanita tertawa tu lah kan. Wanita tu gelak lagi. And dia pun cakap, jiran ni tak habis, gelak je panjang. And bila dia fikir balik, sekejap, masa bila sebenarnya ada orang? Bukan rumah sebelah ni kosong ke? Tiba-tiba pula dia dengar bunyi guli terjatuh dari atas siling. Bunyi guli terjatuh macam, pernah dengar macam tu? Macam dah pukul 3 pagi ni kot. Dia pun dah pergi, cepat-cepat tutup lampu apa semua, and dia nak tidur. Bila dia menuju ke katil, tiba-tiba dia ternampak, kenapa tak tidur lagi? and dia pun terkejut. Allah Akbar. Allah. Ya Allah. Allah Akbar. Subhanallah. Astagfirullahaladzim. Tiba-tiba benda tu boleh pula mengilai. And dia terus lompat ke atas katil dia. Dia tutup satu badan dia dengan selimut, and dia pun terus tertidur. Lepas dia bangun, dia fikir balik. Dia bangun pagi tu dia fikir balik, apa dia malam tadi tu Aduh, siut Kenapa benda tu kacau aku tu? Aku tak kacau dia pun. And dia pun macam, after je malam kejadian tu, dia taklah sampai demam ke apa, cuma dia terfikir kenapa benda tu kacau dia. And dia pun, after that, dia tak berani dah nak apa orang kata, nak bergadang sampai pukul 2-3 pagi. Betul tak? So elok jugalah, sebab tak elok kan gadang, kan tak sihat. Okay, so tu adalah cerita pertama daripada member aku, nama dia Syabil. And kita next kepada cerita kedua. Cerita kedua ni daripada seorang perempuan yang bernama Suri. Okay. Aku tahu korang dah tengok kan video yang lepas. Nama perempuan tu pun Suri. Betul, tapi bukan Suri tu Suri ni dia junior aku. And dia junior aku. Okay, cerita Suri ni mengisahkan tentang Pakcik Rahman and isterinya Cik Siti. Tapi literally Cik Siti dia tak banyak lah dalam cerita ni. Maksudnya dia tak terlibat banyak dalam cerita ni lah. Faham maksud aku? And cerita ni mengisahkan tentang Pakcik Rahman.
Okay, so Pakcik Rahman ni dia ceritakan tentang kejadian yang berlaku di rumah lama mak dia, di mana rumah lama mak dia tu bagi rumah lama tu kepada diorang, sebab Pakcik Rahman ni dengan Cik Siti ni tak ada rumah, sebab diorang tak ada duit yang cukup untuk beli rumah sendiri, and so bagi je lah dekat anak kan. And dia pun macam duduk rumah tu sambil tu kumpul-kumpul lah duit nak beli rumah sendiri, betul tak? Okay, so back to the story. Kejadian ni berlaku pada hari Khamis malam Jumaat. Okay, pada hari tu Pakcik Rahman ni baru balik dari kerja, and dia pun duduk nak duduk dekat atas sofa. So macam nak relax kan, macam penat balik kerja biasalah kan. Okay, lepas tu tengah-tengah sedap duduk apa semua, baring-baring and then dia hampir terlelap bila dia tengok, dia macam dia nak tengok jam dia. Uish, tak nak masuk maghrib lah. Mandi cepat, tak mandi je. Lepas tu dia pun bergegas ke bilik air untuk mandi lah kan. And dia cabut baju dia apa semua, gantikan dengan tuala, pakai tuala apa semua, nak pergi bilik air. And then bila je dia masuk bilik air tu, dia mandi-mandi apa semua, dia terdengar ada bunyi macam slipper jamban. Tahu tak slipper jamban yang slipper getah tu, bila orang masuk tandas kan pakai slipper tu kan. And then dia macam bunyi slipper tu macam ada orang pakai slipper tu, macam klepak. And dia pun macam, bini aku ni baru nak mandi ke? Tak nak masuk maghrib ni, takkan dia baru nak mandi? And dia pun teruskan mandi. Yelah kan, orang dah penat kan, tak nak fikir apa. Dia nak fikir mandi, lepas mandi solat. Bila lepas solat tu terus nak rehat-rehat apa semua. And bila dia mandi-mandi apa semua tu kan, dia tengah syok-syok mandi kan, tiba-tiba bunyi macam gayung yang menumpahkan air ke lantai. And dia pun decide cepat-cepat mandi, and dia nak pergi tengok kat bilik air sebelah tu ada orang ke tak. Bila je dia keluar, dia cakap, awak tengah mandi ke? Still lagi tak ada respon apa-apa pun. Bilik air sebelah tu lampu terbuka, and dia pun macam tengah mandi lah tu, dah tak kacau dia. Bila je dia nak on the way ke bilik dia tu, nak pakai baju lah kan, and dia tersentak kejap. Dia macam terkejut. Dia macam terfikir sekejap, bini aku bukan shift malam ke? Siapa pula kat rumah ni? Yang hidup kat rumah ni aku dengan bini aku je lah. And dia pun pelik, sebab yelah siapa kat dalam toilet tu kan, sebab kat rumah tu siapa je hidup, maksud aku siapa je duduk rumah tu, bini dia dengan dia je lah kan. So dia pun macam dah takut kan, tapi dia kena steady je. Kalau takut lagi benda tu kacau dia, betul tak? So dia pun macam Okay, sabar Rahman, sabar. Jangan takut. Astaghfirullahaladzim. Dia pun pakai baju, solat apa semua. Alhamdulillah tak ada apa-apa yang jadi. Gangguan tu tak berhenti kat situ je. And dia terlupa, masa dia keluar bilik air yang dia mandi tadi, nak cek sebelah kan, bilik air sebelah kan, dia terlupa bilik air yang dia mandi tadi tu tak tutup lampu pun. Dia terlupa nak tutup lampu. So dia beranikan diri. Okay, so dia macam, aduh, aku lupa nak tutup lampu, macam mana And dia pun beranikan diri. Toilet tu dekat dapur, so nak pergi dapur kena lalu melepasi 4 bilik. So bila dia punya jalan, dia ternampak kat bilik kedua terakhir tu, dia ternampak ada seorang wanita tua, seperti nenek lah kan, wanita tua tengah solat. Tapi masalahnya mak dia dah tak duduk kat situ. Kalau mak dia nak datang situ lah kan, mesti mak dia bagi tahu. Takkanlah mak dia main gedah je masuk rumah orang, sebab rumah tu dia dah bagi kat anak dia kan, so kira hak milik anak dia lah. And bila dia tengok balik, nak kata logik tak logik, sebab dia bila tengok tu, fizikal nenek tu tak sama seperti mak dia. Okay, and dia pun macam, ya Allah, Allahu Akbar, Allah. Dia terus ambil kunci kereta, dia terus keluar daripada rumah tu, and dia pergi rumah mak dia, rumah baru mak dia. And dia drive, dia dah sampai, dia cepat-cepat ketuk rumah mak dia.
Dia cakap, Assalamualaikum mak. Assalamualaikum. Aduh, cepatlah buka. And mak dia pun buka pintu. Mak dia pun cakap, Waalaikumsalam. Kan? Kenapa ni? Sebab gegong mamak ni. Lepas tu si Pakcik Rahman ni pun dia tak cakap apa-apa. Dia cuma cakap, nanti orang cerita. Boleh tak Rahman masuk dulu mak? Boleh lah Lepas tu mak dia pun cakap, boleh masuk. Okay, lepas tu dia pun cakap, mak, malam ni saya duduk kat rumah mak boleh tak? Saya nak tidur semalam je. Mak dia pun cakap, kenapa pula nak tidur rumah aku ni? Tiba-tiba je. Kau kan dah ada rumah. Macam Pakcik Rahman ni pun macam cover-cover, tak nak takut kan. Kata, tak mak, ni ada tikus. Banyak mak tikus kat rumah. Mak dia pun cakap, ada tikus ke? Ada nenek. And Cik Rahman pun terkejut macam, sebab apa? Bila je tadi Pakcik Rahman tu dekat luar, ketuk pintu apa semua kan. Okay, dia ketuk pintu, pergi salam semua. Mak Pakcik Rahman tu ternampak kat dalam kereta dia tu ada nenek yang tadi tu. Nenek tu tumpang kereta dia, guys. Why nenek? Why? So bila je mak dia cakap macam tu, dia pun dah terkejut. Muka pun dah pucat. Mak dia pun cakap, dah. Kau pergi cuci muka, ambil wuduk apa semua, lepas tu tidur. Jangan lupa baca doa. And dia pun buat semua tu dan dia tidur. Bila je dia bangun, Makcik Siti ni ataupun bini Pakcik Rahman lah kan, bini dia ni call. And dia pun angkat call tu. Makcik Siti ni pun tanya, Abang kat mana ni? Saya balik-balik, abang tak ada. Lampu bilik air tu buka apa semua. Kenapa abang tak tutup? Biasa kan, orang baru bangun tidur mestilah suara mamai, betul tak? Macam sini sayang, abang tidur rumah mak malam semalam. Nanti abang balik abang cerita apa boleh jadi, okay? And dia pun balik rumah dia drive semua. Dia sampai, dia park kereta depan rumah dia and masuk, bagi salam, Assalamualaikum. And terus je bini dia bukakan pintu. Dia cakap, Waalaikumsalam. Abang dah balik pun. Lepas tu dia masuk je, dia duduk atas sofa and bini dia duduk sebelah. And terus bini dia cepat-cepat tanya, Abang cakap abang nak cerita something. And then dia terus cerita apa yang terjadi. And bini dia pun terkejut. And diorang decide nak cari ustaz untuk bersihkan rumah diorang. And rupanya nenek tu penghuni lama tempat tu. And dia memang tak nak pergi dari tempat tu. Biasalah kan, kalau benda tu dah lama duduk kat situ, memang susah lah nak pergi kan. Cuma ustaz tu dah berunding dengan benda tu. Benda tu tak nak pergi. Ustaz tu setuju, cuma ustaz tu minta jangan kacau family Pakcik Rahman tu. And benda tu pun setuju. Cuma adalah lepas tu benda tu just munculkan kelibat tu je. And itulah kita cuma nak cakap kan, kat dunia ni kita bukan hidup hanya kaum manusia je. Kaum diorang pun hidup kat dunia ni dah lama kan. So kita tak bolehlah nak buat kat dunia ni macam tempat kita sendiri juga kan. So kita kena share. Dah lah macam mengarut lah kan. So benda tu kat mana-mana pun ada. Cerita kedua ni kan, tu saja. Cerita dari suri yang mengisahkan tentang Pakcik Rahman dan keluarga dia. Nenek tak berani. Saya hormat. Okay, so guys, macam mana cerita tadi? Seram. So itu saja cerita untuk slot malam seram sejuk kali ni. And macam biasa, kalau lepas ni ada cerita-cerita seram yang korang nak bagi dekat aku, ataupun experience seram yang korang dah pernah lalui sendiri, korang boleh DM aku dekat IG aku, iaitu @smiley.visual. And kalau boleh pun korang nak Gmail aku pun boleh juga. Nanti aku bagi email lah, okay, dekat bawah description ni. And itu saja daripada aku untuk slot malam seram sejuk. And thanks for watching and dengar cerita aku. And thank you sebab dah tengok. Jangan lupa untuk subscribe YouTube 4A Production. And jangan lupa tekan button notification untuk tak terlepas daripada apa-apa video daripada kita orang. Like, share and comment dekat video ni. And so okay, see you next time. Bye bye.